insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita menyambung kembali muzakarah kitab kita, iaitu kitab Mutammimatu al-Ajrumiyah. Kita dah sampai kepada bab al-awamil ad-dakhilati ala al-mubtada'i wal khabar. Bab faktor-faktor, saya terjemah al-awamil tu faktor-faktor. Saya tidak terjemah kepada fa'il sebab al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada' wal khabar itu ada yang fa'il, ada yang harf, ada yang isim, ada yang harf, ada yang fa'il. Tu tadi kita sebut faktor-faktor lah, perkara-perkara, amil-amil yang masuk pada mubtada' dan khabar. Kita dah selesai ambil yang pertama. Yang pertama ialah inna kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Dan telah juga kita bincangkan hukum hakam bagi kana ni. Ada kala khabar duduk kat tengah, khabar duduk kat depan. Lepas tu kana tu pula ada khususiat yang tersendiri. Itu telah kita bincangkan. Hari ini kita masuk perbahasan baru, iaitu wa amal huruful musyabbahatu bilaisa fa arba'atun. Okey. Adapun huruf-huruf yang musyabbahatu disamakan dengan laisa fa arba'atun. Jadi sebelum ni kita belajar adik-beradik kana dan juga akhawatuha, adik-beradik kana. Dan kita sebut antara adik-beradik kana ialah laisa, dengan makna tidak, dengan makna menafikan. Hari ini kita nak belajar huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Huruf-huruf ini disamakan dengan laisa pada sudut apa? Pada sudut penafian. Jadi makna huruf-huruf ini ma, la, in, la, ta seperti laisa pada sudut menafikan. Sudut kesamaan yang kedua ialah al-jumud. Al-jumud ni mana tak berubah lah. Laisa tidak berubah, jadi laisa yalsu tak ada. Dia tak ada fa'il mudhari', fa'il amar tak ada. Maka samalah huruf-huruf ini juga jamidun, dia tidak berubah menjadi perkara lain. Ma lah sampai ke sudah. La, in, la, ta juga tidak berubah sampai bila-bila. Sudut persamaan yang ketiga antara laisa dan juga al-huruf al-musyabbahah bilaisa ialah masing-masing masuk pada jumlah ismiyah. Masing-masing masuk pada jumlah ismiyah. Laisa zaidun qa'iman. Laisa masuk pada zaidun qa'imun. Masuk pada jumlah ismiyah. Ma, la, in, la, ta juga masuk pada jumlah ismiyah. Di sudut persamaan antara laisa dan empat huruf ini ialah ada tiga. Okey. Faslun wa amal huruful musyabbahatu bilaisa fa arba'atun. Dan ada pun huruf-huruf yang disamakan dengan laisa ada empat. Ada empat. Yang pertama ma.
Yang kedua la. Yang ketiga in. Bukan inna tu, in. Yang keempat ialah la ta. Masing-masing ini menafikan, maknanya tidak. Dan paling banyak beramal ialah harfu ma. Yang paling banyak amalan dia lah, yang paling banyak kita jumpa dalam kalamul Arab. Okey. Fa amma ma, tapi nak beramal tu ada syarat dia. Ada syarat dia. Apa syarat dia? Kita baca. Fa amma ma fa ta'malu amala laisa indal hijaziyin. Adapun ma nafiyah tu, maka ianya beramal dengan amalan laisa, iaitu memarfu'kan mubtada dan memansubkan khabar indal hijaziyin, di sisi hijaziyin. Jadi ma ni dinamakan ma al-hijaziyah. Sebab apa? Sebab ma tu kerja dia macam laisa di sisi al-hijaziyin sahaja, adapun di sisi tamimiyin tidak. Jadi fata'malu amala laisa 'indal hijaziyin, ma itu beramal dengan amalan laisa di sisi hijaziyin dengan syarat. Dengan berapa syarat? Dengan 4 syarat. Berhimpun 4 syarat ni barulah beramal. Gugur satu syarat, tidak beramal ia dengan amalan laisa. Yang pertama, alla taqtarina bi'in. Yang pertama, ma tu tidak sebelah menyebelah dengan in yang az-zaidah, in yang ditambah. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, alla taqtarina khabaruha bi illa. Khabar bagi ma ni tidak beriqtiran, tidak bersebelah dengan apa? Dengan illa. Khabar bagi ma, sebelum khabar tu tak ada illa. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wa alla yataqaddama khabaruha, dan hendaklah apa? Tidak terkehadapan khabarnya. Boleh? Maknanya khabar ma mesti duduk belakang, barulah ma tu beramal dengan amalan laisa. 3 syarat dah. Yang keempat, baca wa alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Yang ketiga apa dia? Dan hendaklah ma tu, khabar ma tu tidak terdahulu ke atas isimnya. Maknanya mesti isim ma lepas tu khabar ma, ikut turutan. Isim ma dulu, lepas tu khabar ma. Dia tak boleh khabar ma duduk depan, isim ma duduk belakang. Tak boleh lagu tu kalau kita nak amalkan ma. Kalau tak nak amalkan ma, tak ada masalah. Nanti dia bagi contoh lah. Contoh yang cukup semua syarat ni. Yang keempat apa dia? Dapat tadi. Wala ma'mulu khabariha ala ismiha. Dia atas pada sebelum tu. Wa alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha. Dan juga disyaratkan apa? Ma'mul khabar. Ma'mul atau wazan maf'ul, maknanya satu zat yang diperlakukan ke atas dia. Oleh apa? Oleh khabar bagi ma. Ma'mul bagi khabar itu juga tak boleh apa? Tak boleh duduk di hadapan, tak boleh mendahului ma, tak boleh mendahului isim ma. Mudah je. Jadi disyaratkan isim ma baru khabar ma. Begitu juga apa dia? Ma'mul. Begini, isim ma, khabar ma, lepas tu ma'mul bagi khabar ma. Ma'mul bagi khabar ma. Illa idza kana al-ma'mulu zarfan, melainkan kalau ma'mul bagi khabar ma itu zarfan, zaraf, ataupun jar wa majrur, ataupun jar majrur. Tak. Ketika itu tidak ada masalah. Kalau jar majrur tu duduk depan, zaraf madhuf tu duduk depan, sedangkan isim bagi ma tu duduk belakang. Ketika itu apa? Ketika itu kekal ma tu beramal dengan amalan laisa. Apa dia ma'mul khabariha ni? Kita tengok contoh, kita tengok. Boleh? Kalau cukup 4 syarat ni,
maka tak kisahlah isim tu ma'rifah ke nakirah ke, khabar tu ma'rifah ke nakirah ke, maka ma akan beramal. Jadi kita ulang. Syarat ma al-hijaziyah nak beramal ada 4. Pertama apa dia? Tak ingat dah. Pertama, ma tu tidak disertakan dengan in yang zaidah. Yang kedua, khabar bagi ma sebelum tu tidak ada illa. Sebelum khabar ada illa, yang tu tak boleh. Yang ketiga, apa nama? Kena ikut turutan. Ma, isim ma, khabar ma. Tak boleh khabar ma duduk di depan sebelum datangnya isim ma. Yang keempat, ma'mul bagi khabar ma mesti duduk di belakang juga. Dia tak boleh duduk di depan sebelum datangnya isim bagi ma. Ma tu makna tidak ma tu maknanya tidak. Okey. Kita baca. Fastawfiyatu lisyuruti maka yang cukup syarat-syarat itu, contohnya nahwu. Ini dia bagi contoh lah, contoh yang cukup syarat. Nahwu ma Zaidun zahiban. Ma tu pun tidaklah Zaidun tu pergi. Ma Zaidun zahiban. Tidaklah Zaidun seorang yang berpemergian. Tu. Jadi ma tu maknanya tidak. Beramal dengan amalan laisa. Jadi seolah-olah kita sebut laisa Zaidun zahiban. Sebab apa beramal cukup? Sebab cukup 4 syarat lah. Yang pertama, ma tu tak ada in. Tak ada in dengan ma tu, ma saja. Tak ada ma in ma tak ada. Kemudian khabar bagi ma tak ada illa. Kita tak sebut ma Zaidun illa zahibun. Tidak ada illa. Tak. Kalau ada illa, dia akan jadi ma Zaidun illa zahibun, tak jadi zahiban. Kemudian ikut turutan. Ma Zaidun isim bagi ma duduk, lepas tu zahiban khabar bagi ma duduk di belakang. Kemudian ma'mul khabar kat sini tak ada lah. Kaqauli ta'ala, ayat Quran, ma hadha bashara. Ma hadha bashara. Jadi ma tu ma yang beramal dengan amalan laisa. Hadha ismu isyaratin mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in, isim bagi ma. Basharan, itu khabar bagi ma. Khabar bagi ma. Tu dia. Boleh tak? Lepas tu contoh lain, ma hunna ummahatihim. Ma tu tidaklah. Hunna mereka, perempuan yang ramai itu, ummahatihim, ibu-ibu kepada mereka. Tu. Mereka lelaki lah. Tadi hunna tu isim bagi ma. Ummahatihim tu khabar bagi ma. Cukup syarat tak? Cukup lah. Kita ambil ma hadha basharan. Lepas ma tu tak ada in. Lepas tu khabar bagi ma basharan. Sebelumnya tidak ada illa. Tak. Lepas tu ikut turutan. Hadha dulu isim apa? Isim ma. Kemudian basharan tu khabar ma. Boleh? Kemudian ma'mul bagi khabar ala ismiha tu tak ada lagi contoh dalam ni. Kita baca dulu. Fa ini qataranat, boleh faham tak setakat ni? Kita baca lupa habis ni, bab ni baru kita tanya. Fa ini qataranat bi'in. Kalau iqtaranat, siapa dia iqtaranat? Ma itulah. Boleh? Fa ini qataranat. Kalau lah ma itu beriqtiran, bersama-sama dengan in yang zaidah, in yang ditambah, satu saja nak tambah, batala amaluha, maka batalah amalan bagi ma.
Mana tak beramal lah. Bila tak beramal ni mubtada khabar balik. Marfu' dua-dua. Nahwu ma, tadi ma Zaidun qa'iman, tapi sekarang ni ma, lepas tu kita tambah in, saja-saja tambah. In yang zaidah. Ini apa? Yang zaidah. Boleh tak? Boleh? Bila kita tambah in tu menghalang daripada ma tu beramal. Jadi contoh ma in Zaidun qa'imun. Tadi ma Zaidun qa'iman, tapi sekarang ma in Zaidun qa'imun. Jadi lepas in tu mubtada balik, khabar balik. Macam biasa, i'rab macam biasa. Siapa yang menghalang ma tu daripada beramal? In tu sendiri. Boleh? Ini yang zaidah. Tak apa. Okey. Sebab apa tak beramal tu? Sebab tadi kita sebut mula-mula ma tu beramal sebab dia menyerupai laisa tak? Sekarang ni bila ada in, maka dia lari, persamaan dengan laisa tu dah agak jauh. Sebab laisa ni tak ada laisa in, tak ada. Laisa in. Lepas laisa in tak ada. Tiba-tiba pada adik kepada laisa ada ma in, ada in. Tak lihat lagu tu. Bila bos ada, anak buah ada, okey. Ni bos tak ada, anak buah ada, tak jadi lah. Boleh tak? Jadi tadi kita sebut ma ni beramal sebab dia serupa dengan laisa. Sekarang ni dah jadi tak serupa. Sebab apa? Laisa, ayahmu tu, pokmu tu, dia tak ada laisa in. Tiba-tiba mu ada pula dah ma in. Lepas tu dalam masa sama yang mu nak beramal, tak boleh lagu tu. Sebab tu tak beramal. Tu alasan kat bawah tu lah dia sebut. Okey. Wa kadza in iqtarana khabaruha bi illa. Begitu kalau khabar bagi ma ni tak berserta dengan illa. Nahwu wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Boleh. Kat sini pun tak beramal. Sebab apa tak beramal? Ma ni nafi. Illa ni makna melainkan. Bertembung dua tu. Kalau kita nak sebut, kita sebut gini. Wa ma Muhammadur rasulan. Contohlah. Dan tidaklah Muhammad tu sebagai rasul. Nafi, betul tak? Itu tujuan ma nafi. Bila kita masukkan illa, dia menjadi isbat balik. Dia bertembung dua tu. Sebab bertembung makna, maka kita sebut illa. Bila masuk illa je pada khabar, tak beramal lah. Jadi dalam ayat ni, wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu melainkan rasul. Mana nabi tu rasul lah. Tapi kalau tak ada illa, kita menafikan kerasulan bagi baginda nabi. Sebagai contoh lah, bukan nafi sungguh. Nak terang. Okey, kalau illa tu kita tukar dengan ghair. Ghair ni maknanya apa? Selain jugalah. Ketika itu kekal beramal. Kekal beramal. Ma Zaidun ghair qa'imun. Ma Zaidun ghair. Dalam syarah tu disebut ma Zaidun ghaira kot. Ma Zaidun ghaira qa'imin. Ghaira tu menjadi khabar bagi ma. Allah a'lam. Takkan baca ghaira qa'iman. Mana boleh qa'iman. Okey. Ala kulli hal. Mana tadi? Dia baca terus. Wa kadza in taqaddama khabaruha 'ala ismiha. Begitu juga kalau terdahulu khabar bagi ma ni ke atas isimnya. Ini mudah. Nahu ma qa'imun Zaidun. Ma
qa'imun Zaidun. Jadi ma, lepas tu khabar bagi ma, lepas tu isim bagi ma. Terbalik. Lepas tu isim khabar. Ini khabar isim. Maka tak beramal dah. Laisa ma qa'imun Zaidun. Tak bacalah ma qa'iman Zaidun. Atau taqaddama ma'mulul khabar wa laysa dharfan. Ataupun ma'mulul khabar itu duduk di depan ke atas isimnya, isim ma. Dalam masa yang sama ma'mulul khabar itu bukan zaraf. Jangan takut pada istilah. Benda mudah je ma'mulul khabar ni. Nahu ma ta'amaka Zaidun akilun. Ma ta'amaka Zaidun akilun. Asalnya lagu ni. Asalnya lagu ini. Lagu ini. Ma Zaidun akilun ta'amaka. Semula. Ma Zaidun akilan ta'amaka. Itu asal dia. Ma Zaidun akilan. Akilan. Akilan ta'amaka. Tidaklah Zaid satu zat yang memakan ta'amaka, makanan kamu. Boleh? Jadi ma lah. Huruf yang menyerupai laisa, maknanya nafi. Lepas tu Zaidun isim ma. Akilan khabar ma. Selesai dah situ, betul tak? Jadi tidaklah Zaid seorang yang memakan. Makan apa? Zaid ni tidak makan apa? Tidak makan ta'amaka, makanan kamu. Mana Zaid ni tak makan makanan kamu. Jadi Zaidun isim, akilun khabar. Ta'amaka tu kita panggil ma'mul. Ma'mul ni maf'ul. Maf'ul bihi bagi akilun gitu. Maf'ul bihi bagi akilun. Sebab akilun ni isim fa'il yang beramal dengan amalan fa'il. Apa amalan fa'il? Akala Zaidun khubzan. Akala memarfu'kan fa'il, memansubkan maf'ul bihi. Tu kerja akala fa'il. Akilun ni macam akala, kerjanya sama. Memarfu'kan fa'il, memansubkan maf'ul. Jadi kat sini akilun huwa Zaid marfu' dengan akilun, ta'amaka mansub dengan akilun. Boleh? Dah akan datang nantilah isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il. Tu. Boleh? Jadi kalau kita sebut ma Zaidun akilan, itu betul, akilan. Kita beramalkan ma. Sebab ikut turutan ma. Lepas tu Zaidun isim ma. Akilan khabar ma. Ta'amaka ma'mul atau maf'ul bihi bagi akilan. Kalau kita terbalikkan, kita letak ma'mul bagi akilun tu, bagi khabar ma tu kita tak depan. Ma ta'amaka, tidaklah makanan kamu Zaidun akilun, Zaid yang memakannya. Dan ketika itu kita baca akilun, kita tak lagi baca akilan. Sebab apa? Amalan bagi ma telah terbatal. Akilun tu yang kita tak baca akilannya. Ta'amaka kekal, ta'amaka sebab nama maf'ul bihi. Jangan salah pula. Terus. Fa in kana dharfan, Syekh sebut tadi ma'mul khabar tak boleh duduk depan. Melainkan kalau zaraf. Okey, kalau zaraf maknanya kekal beramal lah. Walaupun dia duduk depan. Fa in kana dharfan, fa in kana apa dia? Fa in kana ma'mulu al-khabar. Maka jikalau adalah ma'mul khabar itu duduk di depan. Fa in kana ma'mulul khabari dharfan, dan ianya dalam bentuk zaraf, nahu ma indaka Zaidun jalisan lam yabtul amaluha, ketika itu tak terbatal amalnya. Jadi tengok ma indaka Zaidun jalisan. Asalnya apa? Ma Zaidun jalisan. Tidaklah Zaid duduk di sisi kamu. Jadi di sisi kamu ni apa? Nak faham? Bertakluk dengan jalisan, isim fa'il. Ana apa nama? Ana jalisun fil baiti. Okey, fil baiti tu maksud dia ialah dalam rumah. Dalam rumah tu nak faham
Macam mana? Kita sebut dalam rumah. Benda apa dalam rumah? Tak ada orang faham duk sebut dalam rumah 33 kali zikir. Tak ada orang faham dalam rumah, dalam rumah, dalam rumah. Tak ada orang faham. Nak faham dia mesti kita jalisun. Ana jalisun. Aku duduk. Duduk kawan ni dalam rumah. Ingatkan tidur. Tu. Faham dah tu? Boleh tak? Kita faham fil baiti tu dengan jalisun tu yang ta'alluq. Ta'alluq tu je bendanya. Tak takut dengar bunyi ta'alluq. Nak terjemah ta'alluq. Tak faham makna ta'alluq pun tak apa. Yang penting faham apa tu makna yang dikehendaki tu. Boleh tak? Jadi kat sini jadi kat sini ana jalisun fiddar tu kita dah faham melalui jalisun, betul tak? Jadi fiddar tu kita panggil ma'mul kepada jalisun. Kat sini pun sama. Ma indaka Zaidun jalisan. Ma Zaidun jalisan. Kalau kita sebut indak, kita sebut perkataan indak semata-mata. Indak. Kenapa indak? Di sisi kamu, di samping kamu. Apa dia? Tak faham. Nak faham kita sebut apa? Ma Zaidun jalisan. Indak. Jadi nak difahami indak ialah melalui perkataan jalisan. Maka jalisan tu tak, dia tu amil. Indak itu ma'mul. Jadi asalnya ialah ma Zaidun jalisan indak. Indak ma'mul kepada jalisan. Indak tu kita tak depan sekali. Tak. Dianya mendahului isim indak itu mendahului isim kalau tadi tak beramal. Tapi sekarang ni disebabkan indak itu zaraf semata-mata, maka ia tidak membatalkan amalannya. Amalan apa? Amalan ma. Mudah je. Mudah sahaja. Wa banu tamimin la yu'milunaha ay la yu'miluna ma wa in istawfati syuruta al-madhkurata. Dan Bani Tamim tidak beramalkan, tidak mengamalkan ma sekalipun cukup 4 syarat. Jadi kita boleh baca ma hadza basharun ikut pandangan Tamimiyun. Ma Zaidun zahibun ikut pandangan Tamimiyun. Makna walaupun cukup syarat kita baca, tak ada khabar macam biasa. Tapi kalau kita nak ikut pandangan Hajaziyun, ma hadza basharan. Ma hunna ummahatihim. Ummahatihim tu maf'ul bihi mansub bil kasrah lah. Tak. Sebab dia tu jamak muannas salim. Waktu tu kena hadam dah tu. Tapi tak apa, nahwu ni kita baca. Nanti kita baca Tuhfah Saniyah, Syarah Jurumiyah, kita baca Taqih Al-Azhariyah, kita baca Qatrun Nada, Syuduruz Zahab. Alfiyah tak payah baca lah, pening. Letih. Habis. Boleh? Kita baca kitab-kitab kecil je. Tak yang boleh khatam 30 kali, 40 kali banyak. Himmah tak kuat. Wa amma la fata'malu amala laysa aidan indal Hijaziyyin faqat bi syurutil mutaqaddimati fi ma. Adapun la ni tidaklah. Maka la tu juga beramal dengan amalan laysa indal Hijaziyyin, di sisi Hijaziyyin juga. Jadi ma al-Hijaziyah, la al-Hijaziyah juga. La ni di sisi Banu Tamim pun tak beramal. Dan adapun la, maka ianya beramal dengan amalan laysa di sisi Hijaziyyin sahaja, dengan syarat-syarat yang telah lalu pada ma. Wa tazidu bi syaratin akhar, dan kita tambah satu syarat lain pada la ni, wa huwa an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Mesti isim dan khabar dia datang dalam bentuk nakirah. Isim dan khabar bagi la mesti datang dalam bentuk nakirah. La ni la apa ni? La nafi tu lah. Tapi dia menafikan al-wahdah. Menafikan al-wahdah. Tengok sikit sini.
La yang menafikan al-wahdah juga menafikan al-jins bila tidak ada qarinah. Gitu. Wahdah ni menafikan satu orang, satu zat. Jins ni menafikan jenis. Contoh saya sebut la rajula indi. Saya sebut apa? Saya sebut la rajula indi. La rajula indi. Mana contoh dah bagi? Karena syarah tu dia bagi contoh ni. La rajula indi. La rajula indi. La tak ada la rajula. La ni yang apa? Yang apa? Yang beramal kepada desa tak boleh baca rajula. La rajulun indi. La rajulun indi. La rajulun indi bal imra'atun. Gitu. La rajulun indi bal imra'atun. Contoh dalam Kawakib. La rajulun indi bal imra'atun. Tidak ada jenis pemuda bersama-sama dengan aku, malah perempuan. Tak. Jadi kat sini la tu menafikan jenis. La rajulun indi, tidak ada langsung seorang pemuda pun dengan aku. Tahu mana la tu menafikan jenis? Sebab ada qarinah. Apa qarinah? Bali mura'atun, malah perempuan. Bila kita sebut bali mura'atun, malah perempuan, maknanya kat depan tu memang lelaki, tak ada seekor abuk dengan kita. Yang ada ialah perempuan. Boleh tak? Seekor ni kenapa kasar tak? Tapi orang Kelantan ada sebut benda tu bukan nak kata ke manusia tu binatang, tak. Kelantan ni begitulah. Saya tengok Kelantan. Jangan-jangan tubik jugalah benda-benda lagu tu. Itu bukan niat nak menyamakan manusia dengan makhluk, dengan binatang. Jangan salah faham. Macam mati, orang Kelantan panggil mati. Mati dah puas darah aku. Orang lain marah, oi, benda cakap mati, meninggal. Padahal meninggal mati tu benda tula lah, ke benda lain. Tapi orang Kelantan ada bahasa dia gitu. Macam orang Gan pun ada. Dia ada tempat-tempat yang bahasa dia tu mungkin kita panggil kasar, tapi bagi dia benda tu tak kasar, benda tu dah biasa. Tu kena tahu juga lah tu, supaya kita tak sangka buruk dengan manusia. Jadi la rajulun indi bal imra'atun. Nak cerita benda ni, saya nak cerita la tu makna dia apa? La tu ada kala menafikan seorang, ada kala menafikan jenis. Contoh yang menafikan jenis, la rajulun indi bal imra'atun. Tidak ada pemuda. Okey, pemuda tu, adakah tidak ada seorang pemuda di sisi aku? Ataupun tidak ada seluruh pemuda di sisi aku? Kita sebut kalau ada qarinah yang menunjukkan la tu untuk menafikan jenis, jinsul rijal, tak ada seorang abuk dengan aku, maka la tu linafil jins. Contoh saya sebut tadi, la rajulun andi, tidak ada pemuda dengan aku, bal imra'atun, malah perempuan. Bila saya sebut bal imra'atun, malah perempuan yang ada dengan saya, maknanya saya sebut apa? Tidak ada pemuda dengan saya, walaupun seorang pemuda tak ada dengan saya, malah yang ada perempuan. Jadi bal imra'atun tu qarinah, petanda yang menunjukkan la rajulun tu maknanya menafikan seluruh pemuda. Jadi la datang dengan makna linafi al-jins. Kadang-kadang la tu datang dengan makna linafi al-wahdah. Wahdah ni menafikan seorang. Contoh saya sebut la rajulun indi bal rajulan. Tidak ada seorang pemuda dengan saya, malah dua orang pemuda. Jadi saya menafikan ketiadaan seorang pemuda. Jadi di sisi aku ni tak ada seorang pemuda, yang ada dua orang. Betul tak?
Contoh sebelah saya Zaid, sebelah saya Ahmad. Maka saya sebut la rajulun indi, tidak ada pemuda dengan aku. Malah ada dua orang pemuda. Jadi seorang pemuda memang tak ada. Sebab ada dua orang. Jadi kat situ kita fahamlah la rajulun tu menafikan seorang. Sebab tu kita sebut balik lepas tu ada dua orang. Kalau la rajulun tu menafikan semua, mana tak ada seorang abuk pemuda dengan aku, tak bolehlah sebut bal rajulan kat belakang tu. Tidak ada seorang abuk pun lelaki dengan aku, malah ada dua orang. Silah mana? Ayat tu jadi terbalik, bertembung depannya dengan akhirnya. Boleh? Boleh? Tadi kalau tengok dalam Kawakib Durriyah ni, disebut apa? La ni la nafiyah lah. Itu jelas daripada mula-mula tadi lah. Tak. Function ni apa? Wahia inda adamil qarinah tanfil jins. Bila tidak ada qarinah, maka la tu menafikan jenis. Menafikan jenis. Jinsul rijal, tak ada seorang abuk lelaki. Tak. Wal wahdah ihtimalan. Kalau tidak ada qarinah, maka ia menafikan al wahdah. Rajuliyah. Berapa rajuliyah? Kelakian. Okey. Boleh. Jadi syarat la nak beramal apa? Ada 5 lah. Tambah 4 yang ada pada ma, lepas tu tambah satu lagi yang ditulis oleh Syekh. Apa dia? Isim dengan khabar dia mesti datang dalam bentuk nakirah. Contohnya la rajula afdala mink. La rajula afdala mink. Jadi la rajula dah. La rajulun afdala mink. Rajulun isim la, afdala khabar la. Dua-dua tu nakirah. Dan tak beramal pada ma'rifah. Kita tak boleh sebut la zaidun qa'iman, tak boleh. Kita amalkan la dengan la al-hijaziyah seperti laisa la zaidun qa'iman, tak boleh. Sebab zaidun tu isim dia tu datang dalam bentuk ma'rifah. Boleh? Wa aktsaru amaliha fi syi'ari, dan Syekh sebut dan kebanyakan amalan apa? La al-hijaziyah ini berlaku dalam syair. Kebanyakan amalannya dalam syair. Berlaku juga tak dalam nazam juga berlaku. Contoh kita bagi ayat tadi la rajulun afdala mink, itu bukan syair. Jadi kebanyakan amalan dalam syair, tapi ada juga beramal dalam bentuk bukan syair. Ada berbeza dengan qatrun nada dan juga mulhatul i'rab. Mereka mengatakan la ni hanya beramal pada syair sahaja dan tidak beramal pada yang lain. Bahasa Arab. Wa amma in fata'malu amala laysa fi lughati ahli al-'aliyah. Tu dia. Bi syurutil madhkurati fi ma. Fi ma tu bukan fi alladhi tu, fi ma tadi. Ma al-hijaziyah. Jadi ma tu molek berkurungan. Kau pening nak baca kan? Fi ma fi alladhi fi apa ni? Tak, ma tu ma tadi, ma al-hijaziyah. Sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan nahwu in zaidun qa'imun وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. Adapun yang ketiga ni tak, adapun in nafiyah, maka ianya beramal dengan amalan laisa fi lughati al-aliyah, pada fi lughati ahli al-aliyah, pada lughah ahli al-aliyah, nama tempat, nama kaum ataupun nama kabilah. Boleh? Tu orang lain tak beramal, puak ni je beramal. Bisyurutil madhkurah, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam ma. Jadi 5. Okey, dengan ada 5 syarat lah.
mana hilang. Sawa'un kana semua ma'rifatan aw nakiratan, sama ada isim in tu ma'rifah ataupun nakirah, tak kisahlah. Yang disyaratkan isim dan juga khabar tu nakirah pada la sahaja, pada in tak disyaratkan. Tak kisahlah isim tu nakirah ke ma'rifah ke, kekal in tu beramal. Boleh cukup syarat-syarat yang lain yang ada pada ma. Fal awal, yang pertama, aku baca syarah pula, silap. Tengok atas balik, mana tadi? Nahwu in Zaidun qa'imun, tidaklah Zaid tu qa'iman, berdiri. Jadi in tu tidak, bukan jika. Tu. Itu tidak. In Zaidun qa'iman. Zaidun isim, qa'iman tu khabar. Kita baca lagi. Asumi'a min kalamin, dan didengar daripada kalamun Arab, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. In tu makna dia apa? In tu makna dia ialah tidaklah. Jadi makna kat sini, tidaklah seseorang itu tak lebih baik daripada orang yang lain, melainkan dengan bil afiyah, dengan kesihatan. In ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah, melainkan dengan kesihatan. Betul dah ni. Orang kaya ke tak kaya ke, kalau sakit tak ada nilai lah kekayaan dia tu. Tak nak makan tu, tak boleh nak buat ni, tak boleh nak minum tu, tak boleh belaka sebab sakit. Jadi tidaklah seseorang tu lebih baik daripada orang lain, melainkan dengan kesihatan. Boleh. Jadi kat sini cukup syarat tak? Kena nak tengok sesa lah. Cukup. Pertama, in tu tidak bersambung dengan in. Lepas tu khabar dia tu tidak ada illa sebelum. Lepas tu khabar isim dulu, lepas tu khabar. Tak. Lepas tu apa dia? Lepas tu syarat yang ditambah kat sini apa? Tak ada syarat yang ditambah, 4 syarat je lah. Lepas tu ma'mul khabar tu kat sini tak sebut. Boleh? Jadi kat sini beramal, syarat dia cukup belaka. Wa amma lata, adapun lata maknanya juga ialah tidak. Fata'malu amala laysa bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha bi lafzil hin. Maka ianya beramal dengan laysa dengan syarat isimnya dan khabarnya datang dengan lafaz al-hin. Datang dengan lafaz al-hin. Boleh? Apa makna al-hin? Apa makna al-hin? Al-hin maknanya maknanya masa. Al-hinu maknanya masa. Oleh sebab itulah sebagian ulama sebut yang disyaratkan bukanlah lafaz al-hin tu secara khusus, malah mana-mana isim zaman seperti as-sa'ah, al-awan, dan itu ialah zahir ibarat at-tashil. At-tashil ni kata karangan al-Imam Ibnu Malik. Boleh? Ini qaul yang mu'tamad lah. Yang kita sebut mesti datang dengan lafaz al-hin, itu qaul mu'tamad. Ada pandangan lain kata tak mesti dengan lafaz al-hin. Isim lata, khabar lata tak mesti dengan lafaz al-hin. Yang penting yang penting isim lata, khabar lata tu datang dalam bentuk apa, dalam bentuk zaraf ataupun dalam bentuk isim zaman. As-sa'ah, al-awan dan sebagainya. Malah dalam syudzurul zahab dan juga syarah syudzurul zahab mengatakan lata beramal dengan amalan laisa sama ada isim dan khabar dia itu datang dalam bentuk perkataan al-hin ataupun perkataan lain. Cumanya bila datang dalam bentuk al-hin, bila kita tengok dalam kalamul Arab, ia lebih banyak lah. Kita dapati kalamul Arab lebih banyak kita jumpa isim dan khabar lata tu lafaz al-hin. Tapi lafaz lain ada juga dan beramal juga dengan amalan laisa. Gitu. Boleh?
Jadi al-hin maknanya masa. Itu syarat yang pertama lah. Mesti khabar dan juga isim lafaz al-hin. Wa bi an yuhzaf ismuha aw khabaruha. Syarat yang kedua mesti dibuang isimnya ataupun khabarnya. Tu tak boleh sebut dua-dua, mesti salah satu dibuang, sama ada isim ataupun khabar. Wal ghalibu halful ismi, dan ghalibnya kita buang isim lata. Nahwu contoh, fanadaw walata hina manas. Dan mereka menyeru walata, dan tidaklah hina manas. Hin tu waktu, masa. Manas tu mana? Firar, lari. Jadi makna dia apa? Ai laisal hinu hina firar. Farar ke firar? Firar tak? Boleh baca farar. Firar. Jadi maksud dia apa? Walata hina manas. Lepas lata tu bagi apa tu? Cuba komen sikit. Lepas lata tu bagi apa? Lepas lata tu bagi atas. Bila bagi atas, khabar lah. Jadi kita tahulah yang dibuang tu isim. Betul tak? Jadi walata al-hinu hina manas. Jadi al-hinu dibuang, isim dibuang. Sebab tu dalam mata juga disebut ai, terjemahan kepada ayat Quran tu, walaisal hinu hina firar. Bukanlah waktu untuk lari. Tu bukanlah waktu untuk lari. Untuk lari daripada medan perang ke apa. Tengok tafsir baliklah. Boleh? Wa quri'a wala tahinu manasin. Juga dibaca, jangan kira apa ni, kena tengok. Wala tahinu. Tadi hina dibaca hinu. Hinu manas. Ala anna al-khabara mahdhufun ay laysa hinu firarin hina nahu. Jadi kat sini yang dibuang ialah apa dia? Yang dibuang ialah khabar. Bila kita sebut la tahinu, isim itu marfu', maka kita tahu yang dibuang ialah khabar. Boleh? Walaysa hinu fararin hinan lahum. Itu dia punya tafsir balik. Ni ayat Quran ni maknanya lebih kurang apa? Dan bukanlah dan tidaklah waktu untuk lari daripada azab. Boleh? Nak baca lagi tak? Wa amma, bawa sikit baca tak? Wa faslun, baca sikit lagi lah. Faslun. Wa amma af'alul muqarabati fahiya salasatu aqsam. Adapun fa'al muqarabah, maka ianya tiga bahagian. Muqarabah masdar kepada qaraba, yuqaribu, muqarabah atau wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala. Okey. Af'al muqarabah ni ada tiga bahagian. Macam mana jadi tiga tu? Kita pandang pada sudut makna, makna. Yang pertama baca ma'udhi'a lid-dalalati aw lid-dulalah aw lid-dalalah. Kita boleh baca tiga baris bagi dal. Dulalatun, dalalatun, dilalatun. Ma'udhi'a lid-dalalati ala qurbil khabar. Yang pertama, af'al muqarabah yang pertama, bahagian yang pertama ialah af'al muqarabah yang diletakkan untuk menunjukkan dekatnya khabar dengan isim. Tu dekat khabar dengan isim, mana sudut berlakunya dia pada alam realiti. Wa huwa kada, tu satu. Kada wa karaba wa aushaka. Tu boleh? Wa ma udi'a, mana kalau nak terjemah bahasa kita hampir-hampir lah. Kada, karaba, aushaka tu hampir-hampir. Boleh? Ada orang komen tak ni?
ke tak masuk-masuk komen ni. Padahal pakai wifi dah. Saya pun tak tahu berapa orang yang tengok ni. Tengok pada bahagian bawah ni macam ramai juga. Tengok kat atas tu tulis 2 orang. Ustaz Syahmi, Arif Aiman, Nurul Alia, Syadha Hasliza, apa lagi tu? Ahmad Syafi'i, Amirul Akmal, ada. Apa? Mana dia tadi? Okey, yang kedua, jadi kada wa karaba wa syaka tu kita terjemah hampir-hampir gitu. Wa ma wudi'a lid-dalalati ala raja'il khabar. Af'al muqarabah yang kedua ialah fa'il-fa'il yang diletakkan untuk menunjukkan ke atas pengharapan berlakunya khabar. Pengharapan berlakunya khabar. Raja' tu pengharapan. Boleh? Pengharapan daripada orang bercakap untuk berlakunya isi kandungan bagi khabar tersebut. Datang contohkan jelaslah. Wa huwa asa wa hara wa khlaulaqa. Ni kita sebut moga-moga lah, semoga. Asa ni semoga, hara wa khlaulaqa ni tak, ia menunjukkan ke atas harapan kita untuk berlakunya khabar. Jadi kita sebutlah asa, hara wa khlaulaqa ni, terjemahlah bahasa kita. Bahasa kita apa? Semoga, berharap, moga-moga, ikutlah. Tu. Wa ma wudi'a yang ketiga, wa ma wudi'a lidalalati ala asyuru'. Af'al muqarabah yang ketiga ialah fi'il-fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan makna asyuru'. Syuru' ni memulakan. Memulakan. Syuru'ul ism fil khabar, memulakan. Wa huwa kathir. Banyaklah, sebagai ulama kira sampai ada 20 lebih af'alu asyuru' ni. Nahwu contohnya tafiqa, makna bermula. Mana kalau makan tu, tafiqa tu makna bermula makan. Makanan duduk depan kita tengok. Tu tak makan lagi tu, tengok makanan. Nasi, ni ayam, tu daging, ni budu, tengok saja, tak makan lagi. Dah, bila kita nak sebut dia tu makan, kita boleh guna kalimah tafiqa, wa aliqa, wa ansha'a, wa akhadha, wa ja'ala ya'kul. Wa ja'ala ya'kul maknanya dia mula makan. Wa akhadha ya'kul, dia mula makan. Bahasa dia Arab gitulah. Wa hadhihi al-af'alu ta'malu 'amala kana. Dan fa'il-fa'il ini beramal dengan amalan kana. Jadi huruf tadi yang 4 tadi, in, ma, la, ta. Satu lagi apa? In, ma, la, ta dengan la. Itu beramal dengan amalan laisa. Maknanya beramal amalan kana juga sebenarnya. Tapi kita samakan dengan laisa sebab apa? Masing-masing menafikan. Kana tak menafikan. Tapi kita kena ingat, laisa tu juga daripada kana. Jadi kesimpulan dia semua ni beramal dengan amalan kana belaka lah. Mudahnya memarfu'kan isim, memasukkan khabar. Sebab kita belum masuk pada inna lagi, tak belum masuk pada dhanna. Wa hadhihi al-af'alu ta'malu 'amala kana fatarfa'u al-mubtada'a wa tansibu al-khabara. Illa anna khabaraha, melainkan sesungguhnya khabar bagi fi'il-fi'il ni lah, af'al muqarabah ni, yajib an yakuna fi'lan mudhari'an, wajib datang dalam bentuk fi'il mudhari'. Jadi khabar bagi af'alul muqarabah wajib datang dalam fi'il mudhari'. Muakharan, fi'il mudhari' itu duduk di belakang. Anha tu makna duduk di belakang daripada af'al muqarabah itu sendiri. Rafi'an tu siapa dia? Fa'il mudhari' tu memarfu'kan li dhamir ismiha, memarfu'kan dhamir bagi isimnya. Isim apa? Isim bagi apa nama ni? Fa'il ni lah,
fa'il tafiqa wa aliqa ni. Ghaliban secara ghalibnya. Mudah je. Pertama kita sebut af'al muqarabah beramal dengan amalan kana. Lepas orang tanya, Ustaz, kalau dah beramal dengan amalan kana, kenapa buat bab baru? Bincang dah kana kan sebelum ni. Tak dalam bab tu sudahlah. Kenapa nak tebalkan kitab buat pembahasan baru? Jawapannya illa. Jawapannya ada pada illa anna khabaraha. Hukum kat sini berbeza dengan hukum kat sana. Pada af'al muqarabah, dia punya khabar mesti dalam bentuk fa'il mudhari'. Pada kana dulu, adakah mesti dalam bentuk fa'il mudhari'? Tak. Kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun ya'kulu. Boleh datang bentuk mudhari', boleh datang fa'il madhi, boleh datang dalam bentuk isim. Tak. Jadi ada persamaan tapi ada juga perbezaan. Oleh sebab ada perbezaan tu dibuat dalam tajuk yang baru. Apa perbezaan di sini? Khabar dia mesti datang dalam bentuk fa'il mudhari'. Okey. Fa'il mudhari' tu pula mesti muakharan, duduk di belakang. Satu. Duduk di belakang daripada fa'il tu sendirilah. Jadi kita ada fa'il contoh akhadha. Lepas tu ada isim akhadha. Lepas tu ada khabar akhadha. Khabar akhadha dalam bentuk fa'il mudhari'. Duduk belakang, tak boleh duduk depan daripada akhadha. Satu. Yang kedua, fa'il mudhari' yang duduk belakang yang kita sebut sebagai khabar itu, fa'il mudhari' ni dalam dia ada isim tak? Ya'kulu huwa. Daraba huwa. Yadribu huwa. Yadribu hum. Tak? Jadi hum tu marfu'. Yadribun hum marfu'. Ya'kulu huwa tu marfu'. Kat sini pun sama lah, fa'il mudhari' tu memarfu'kan satu isim. Yang mana isim tu kita sebut sebagai fa'il, yang ianya kembali kepada apa? Kembali kepada isim. Bagi apa? Bagi fa'il af'al muqarabah, bagi fa'il akhadha, bagi fa'il tafiqa. Ghaliban. Tak boleh datang contoh kan saya serang balik. Wa yajibu iqtiranuhu bi'an. Dan wajib nak beda. Wa yajibu iqtiranuhu bi'an. Dan wajib diikhtirankan, disertakanlah ikhtiran ni. Kalau kita pandang bawah jadi panjang, kena pandang pada syarah tu. Hak mana faham nak syarah jadi panjang, tak faham tak syarah dah. Tak semua benda kita faham. Faham kita boleh kongsi ni. Tak apa baca. Mana tadi? Wa yajibu iqtiranuhu, dan wajib diiqtirankan akan dia. Hu tu kembali kepada apa? Hu tu kembali kepada fa'il mudhari'. Hu tu kembali kepada fa'il. Tak. Wajib iqtiranul khabar. Wajib diiqtirankan khabar. Ya dah lah fa'il mudhari' lah. Betul tak? Khabar kan dalam bentuk fa'il mudhari'. Ada iqtiranuhu kembali kepada khabar, kembali kepada fa'il mudhari', sama lah. Jadi wajib diikhtirankan dia fa'il mudhari' tu. Semula. Wajib ikhtiran, wajib diikhtirankan dia khabar, iaitu fa'il mudhari', bi'an, dengan an. In kana al-fi'lu hara wa khala laqa, bila tu? Kalau fa'il tu fa'il hara ataupun wa khala laqa. Hara wa khala laqa ni tadi apa maksud dia? Ma wudhi'a lidalalah ala raja'il khabar, maknanya semoga lah. Jadi hara wa khala laqa, lepas tu ada isim, lepas tu ada khabar dalam bentuk fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' tu mesti khabar dia dalam fa'il mudhari' tu mesti ada an sebelum. Boleh? Jadi kalau khabar bagi hara, khabar bagi ikhlau laqa, mesti khabar itu ada an sebelum. An uridu an azhaba, an tu. Nahu hara Zaidun an yaquma. Hara Zaidun an yaquma. Kalau bukan hara, contoh kita sebut apa? Kita guna contoh apa? Kada. Kita guna kada. Kada Zaidun yaquma. Kada Zaidun yaqumu. Kada Zaidun yaqumu.
tapi disebabkan hara ikhlau laqa, maka kena ada an sebelum khabar dia. Boleh? Maka kita sebut hara Zaidun an yaquma. Tak boleh kita sebut hara Zaidun yaqumu, tak boleh. Mesti hara Zaidun an yaquma, boleh beramal. Maksudnya Zaidun isim hara, an yaquma tu khabar hara. Tadi saya sebut khabar tu mesti memarfu'kan isim bagi hara. Tengok saya terang. Hara Zaidun an yaquma, hara Zaidun an yaquma. Semoga Zaid berdiri. An yaquma, yaquma tu fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni memarfu'kan fa'il. Jadi an yaquma huwa. Huwa tu kembali kepada Zaid. Yang mana Zaid tu ya isim bagi hara. Itulah makna إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير اسمها غالبا. Terus وخلولقت السماء أن تمطر. السماء اسم bagi إخلولقت. أن تمطر خبر bagi إخلولقت. Khabar mesti datang dalam bentuk fa'il mudhari'. Kat sini khabar bagi إخلولقت mesti ada an sebelum, ada belakang tu, أن تمطر. Lepas tu khabar tu mesti duduk belakang. Ni pun duduk belakang. Khabar tu pula mesti memarfu'kan satu isim. Yang mana isim tu kembali kepada as-sama'. Yang mana as-sama' tu ialah isim kepada ikhlaulaqat. Kat sini ya, antum tirah hiya. Ya tu kembali kepada as-sama'. Boleh? Okey, wa yajibu tajarruduhu min an ba'da af'al asy-syuru'. Tapi wajib kita kosongkan daripada an selepas daripada af'al syuru'. Apa alasannya? Sebab af'al syuru' ni lil hal, menunjukkan ke atas sekarang. Syuru' ni tahu tak apa? Macam saya sebut tadi, mula-mula kita tengok makanan, tu tengok baru. Ni ambil rak makan. Mana dah mula makan. Bila sebut fa'al tu menunjukkan ke atas bermulanya satu-satu perkara, satu-satu perbuatan. Tak ada kita masuk an, sebab an itu akan datang. Boleh tak? Akhadha Zaidun ya'kulu. Akhadha Zaidun ya'kulu. Mana Zaid mula makan. Kalau kita masukkan an, dia akan jadi gini. Zaid bermula akan makan. Ataupun Zaid bermula makan, dia akan jadi bertembung lah. Akhadha ni untuk menunjukkan dia dah mula makan. Makan. Tak. Okey, kalau sebelum masuk an, maknanya an tu akan datang. Okey, sekarang ni kamu nak bagi tahu Zaid tu dah mula makan ke Zaid tu akan makan? Tak ke bertembung tu. Oleh sebab itu tak boleh masuk an bagi af'al syuru'. Sebab an ni akan, uridu an azhab, aku nak pergi tandas. Lepas minta tu baru kita pergi tandas. Kita minta daripada guru kita nak pergi tandas, lepas tu baru kita pergi tandas. Tak, maknanya akan datang. Oleh sebab itu af'al syuru' disebabkan dia menunjukkan ke atas telah bermulanya perbuatan tu, tak bolehlah kita masukkan an sebab akan jadi bertembung. Wa yajibu tajarruduhu min an ba'da af'al syuru' nahwa tafiqa yakhsifani 'alaihima. Tafiqa makna dua orang pemuda telah memulakan ataupun telah memulakan yakhsifani 'alaihima. Tu tengok ayat Quran lah. Ayat dia punya maksudnya tafsir je lagu mana. Ayat Quran ni tak boleh nak sentuh, tak boleh nak apa dia tahu kan. Sila tafsir kan viral. Wa taqulu akhadha yaqul. Contoh lain, akhadha yaqul. Mana akhadha Zaidun yaqul, bermulalah Zaid berkata-kata. Wa ja'ala Zaidun yunshidu, bermulalah Zaid bernasyid. Tu boleh? Tak boleh kita sebut akhadha Zaidun an yaqul tambah an, tak boleh sebab akhadha ni af'al syuru'. Wa ja'ala Zaidun an yunshida, tak boleh masuk an sebab ja'ala ni af'al syuru'. Wal aktharu fi asa wa awshaka al-iqtiranu bi an, nahu asallahu an ya'tiya bil fath. Jadi kita faham kalau hara ikhlau laqa, khabar dia mesti ada an sebelum. Kalau af'al syuru' khabar dia mesti tidak ada an. Adapun asa wa awshaka, asa ni semoga, awshaka tadi maksud dia apa?
Hampir-hampir. Ausyaka ni hampir-hampir. Maka kebanyakan dalam kalamun Arab, khabar itu datang dengan an. Asallahu an ya'tiya bil fathi. Jadi asallah, semoga Allah mendatangkan kepada kita al-fath, kemenangan. Faqawli alaihi salatu wassalam yushiku an yuqa'a fih, hampir-hampir ianya nak jatuh dalam fih itu fil haram maksudnya. Hadis Nabi tak. Jadi ada an sebelum khabar bagi yushiku, iaitu yaqa'a. Wal aktsaru fi kada wa karaba tajarruduhu, dan kebanyakannya dalam kada wa karaba tajarrud min an, tidak ada an. Wa ma kadu yaf'alun, wa qaul syair karaba al-qalbu min jawahu yadhubu, yadhubu itu tidak ada an. Hina qala al-wushatu hinun ghassubu. Selesai kat situ. Jadi kesimpulan dia, af'alul syuru', af'alul muqarabah ada 3. Yang pertama, ma wudi'a lidalalah ala qurbil khabar. Yang kedua, ma wudi'a lidalalah ala raja'il khabar. Yang ketiga, ma wudi'a lidalalah ala asy-syuru'. Hukum hakam dia apa dia? Hukum hakam dia ialah fi'il ni beramal dengan amalan kana, memarfu'kan isim, memansubkan khabar. Cumanya khabar kat sini mesti datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mesti pula duduk di belakang, lepas tu dia memarfu'kan satu fa'il, yang mana fa'il tu kembali kepada isim bagi fi'il af'al muqarabah ini. Selesai situ. Seterusnya kita sebut hara wa khla wa laqa. Tak, wajib kalau dia nak beramal amalan ni lah, amalan kana ni mesti sebelum khabar hara, sebelum khabar ikhla wa laqa mesti ada an. Ada apa af'alul syuru' dilarang masuk an sebelumnya. Dan kebanyakan bagi ansa wa ausyaka ada an pada khabarnya, dan kebanyakan pada kada wa qaraba tidak ada an pada khabarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Selesai situ. Nanti kita masuk wa amma inna wa akhawatuha fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha wa hiya sittatu ahrufin. Habis ini kita akan masuk perbahasan mengenai ni panjang weh. Ni panjang, dia ada bincang pasal ta'liq, pasal ilgha. Tu dia. Mata kalau ngapai molek ni. Faslu wa amal ma'ruf bil adati fa wal ma'ruf bil alif wal lam. Ya Allah Rabbi. Cukup sekadar tuan, ada soalan tak? Saya tak nampak lah komen. Cuba komen sikit. Ustaz Amir komen, ada ustaz. Ke Ustaz Amir seorang je ada. Jalan ada tak? Ada soalan? 8.42. Kita mula 7.30 ni. Okey dah. 7.30, 8.42. Ada. Jelas kan insya-Allah. Okey, jangan lupa ulang kaji lah. Ulang kaji guna ni, tak apa yang apa tu yang saya bagi tasjir tu. Minda bagi apa? Mutamimah ni. Fahamkan mutamimah dulu. Syarah tu, fawaqih tu, qawaqid tu tak baca tak ada masalah. Takut jadi tasyattut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada soalan tu boleh PM semula lah insya-Allah. Okey. Assalamualaikum.